Janji yang diberi atau terima, aku tahu tiada pelangi di langit yang gelap, tapi aku masih mencari bintang. Walaupun aku masih lagi merakui, usah risau engkau, aku percaya takkan pernah, takkan pernah. Tania. Ini apa lagi? Tepilah. Dan nanti dulu, dengar apa yang nak cakap boleh tak? I nak you faham. Faham apa? Faham yang sebenarnya you terperangkap? You tak tahu pun sebenarnya ada orang dalam bilik tu, perempuan dalam bilik tu, macam tu. You tak payah nak putar belit lah. Adik you sendiri pun cakap you salah. Tenangkan dekat sini. Patutlah bawa diri sampai ke sini. Lepas ni, you jangan nak merajuk-merajuk lagi dah. Kalau you merajuk, bawa I sekali. Okey. Lepas ni, I akan pastikan mana-mana I pergi, you akan tetap ada dekat sebelah I. Janji. Itu dia Seduta Dharma, hatimu sedingin salju. Kita bercakap mengenai dugaan dalam perkahwinan ini. Sebenarnya Farin, saya ni barulah kahwin. Mungkin Farin lebih barulah kahwin. Berapa tahun awak kahwin? 2-3 tahun. Tapi ada dugaan tak? Ada, pasti ada dugaan. Setiap perkahwinan ada dugaan. Makin lama perkahwinan itu, makin banyak dugaan yang ditempuh. Dan setiap orang itu juga ada cara berbeza untuk kita atasi dugaan itu. Manis ke, pahit ke? Manis. Okey. Tapi kita nak tanya lebih lanjut pada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Yang pasti ada pengalaman mereka masing-masing. Kita bersama dengan sahabat kita, Linda Hashim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pasangan. Okey, saya gurau je. Bekas suami dan suami kembali. Betul. Ini cerita menariknya. Dan juga sahabat kita, Perdana Menteri Wasi Ahmad Fazli Abdul Aziz. Terima kasih Cik Fazli bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak sambut Hari Raya dah habis lah. Dah habis. Tapi tak apa, kita teruskan keceriaan kemeriahan kita pada hari ini. Pasti bila berbicara daripada awal tadi saya kata dugaan mana ada manisnya. Betul. Tapi ini yang cuba kita nak selami apakah benar dugaan itu ada manis, ada hikmahnya. Okey, mungkin kita boleh bukalah pada Cik Fazli dulu terlebih dahululah. Betul ke dugaan itu boleh jadi manis dan bagaimana? Lebih lagi dalam rumah tangga ni. Saya nak ambil macam ni lah analoginya kan. Kita ambil periksa SPM lah kan. SPM ni manisnya bila? Lepas dapat Tengok muka keputusan. macam sengsara je banyak. Dia manisnya bila dapat result. Betul. Proses tu memang kita akan lalui. Mana itulah ujian. Ujian ni sesuatu yang mungkin mencabar emosi, mencabar minda, mencabar hubungan kan. Tetapi sebenarnya apabila kita berjaya atasi, lalui, maka di situlah akan datang manisnya kembali. Sebab tu saya yakin perkongsian insya-Allah hari ini Bigo dengan Linda apa sebenarnya dia akan cerita tentang konflik. Berjaya lepasi konflik dan bila patah balik menikmati hubungan yang baru. Hubungan yang lebih segar. Sebab apa? Manisnya setelah kita berjaya atasi konflik, kita berjaya menyesuaikan diri balik, kita berjaya membugarkan balik emosi baru. Sebab pada saya, isu tentang rumah tangga ni, pada saya dia bukan tentang ujian, tetapi bagaimana kita adapt, kita adaptasi, kita menyesuaikan diri, kita memperbaiki. So, dua-dua diperlukan komitmen. So, bila kita berjaya, contoh, sebenarnya konflik dari sudut kita kata isteri kita masalah, dari sudut isteri kata kita pula bermasalah. Betul. Kan. Jadi punca masalah sebenarnya kalau kita boleh duduk dan berbincang, maka insya-Allah kita akan nampak lihat sebenarnya apa isunya. Dan bila kita fokus pada solusi, maka kita akan dapat nikmati manisnya. Sebab apa? Kita berjaya menyelesaikan satu persatu isu yang timbul. Betul. Dia saya ingat ni, it's not about the destination, but it's the journey. Dia bukan mengenai destinasi itu, tapi untuk kita melalui perjalanan itu sebenarnya. Okey. Untuk Bigo dan Linda sendirilah, siapa-siapa boleh jawab dulu. Boleh. Okey, tentang kisah sebesikitlah apa dugaan yang anda lalui dan apa yang anda dapatkan daripada dugaan itu. I dulu ke you? Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni sebab terima kasih atas jemputan ni sebab benda ni adalah benda yang sangat baik yang kita nak share hari ni. Saya pastinya kan jemputan ni lebih kepada arah positif. Kita nak share pada orang kat luar sana. Sebenarnya macam yang tadi Cik Fazli beritahu, macam mana kita nak overcome
dalam setiap rumah tangga ni dia akan pasti ada fasa dia dan saya yakin semua pasangan akan lalui benda yang sama. And tinggal lagi, adakah kita akan melepasinya dengan positif ataupun negatif? Contoh Bigo bagi Bigo anak seni, Linda juga anak seni. Kita dah terbiasa dengan perjalanan anak seni, jadual. Kita syuting dengan production, kita kenal. Jadi dia tak boleh lari. Jadi macam contoh Bigo syuting dengan Farin, kalau Linda tak dapat call Bigo, Linda boleh check Bigo dengan Farin ataupun production yang ada di situ. Awak ada nombor telefon abang kan? Ada bang. Okay. Maksudnya bila transition Bigo, cuba keluar daripada industri kreatif untuk buat perniagaan ataupun involve dalam bidang corporate adalah satu bidang yang Bigo tak pernah ceburi dan itu adalah bidang baru. Bidang yang Bigo ceburi ni dia akan efek pada rumah tangga sekiranya tidak ada kepahaman. So sebenarnya memang betul statement Bigo dan Linda, kita cuba cover sebenarnya penceraian tu lah. Kita cuba cover daripada media, sosial media sebab kita pun sendiri kita tak share dengan orang sangat kita punya personal life. Tapi akhirnya waktu saya datang untuk rujuk semula, dalam waktu Ida tu dalam seminggu lebih, saya nampak saya memang tak aware langsung. Tiba-tiba reporter kat depan ambil kamera dan masa dia snap kamera dekat saya tu, saya macam tanya Linda, sayang, dia orang ambil gambar siapa? Kita lupa sebenarnya yang kita tu selebriti. Tawan-tawan sekarang memang dia dah letak satu meja lah dekat Depan mahkamah. Dekat kampung kat situ. Dia tahulah kan Kalimpong yang kat dalam tu kan. Tunggu je siapa datang. Kita datang pun sembunyi je. Tapi saya pada hari tu saya tak kisah sebenarnya. Sebab apa? Waktu dia datang tu tepat pada waktunya. Yang sebenarnya kita nak share pada orang, setiap pergolakan rumah tangga tidak semestinya akan berakhir dengan perceraian. Pastinya akan boleh disatukan semula dan saya setuju sangat macam Encik Faz cakap, sebenarnya kita melalui fasa yang baru, kita nikmati rumah tangga yang baru, relationship yang baru, you get to know each other very deep inside, kita understand. Okey, baik. Tadi Bigo kata tak semestinya dugaan dalam rumah tangga ini berakhir dengan perceraian. Betul. Bagi Linda sendiri, adakah Linda menganggap ataupun merasakan kehidupan baru ini sebagai peluang kedua untuk kita perbaiki diri kita dan juga untuk kita lebih kenal dengan pasangan kita? Ya, of course peluang kedua. Bila kita nak sebut pasal tajuk kita hari ini adalah manisnya dugaan kan. Sebenarnya kan dugaan ni ada manis, ada pahit. Okey, tergantung pada kita nak ambil yang manis ataupun yang pahit. Okey, bila kita dalam tengah ada masalah, of course kita akan fikir yang pahit saja, yang buruk saja kan. Jadi bila dah jadi perkara yang macam ini, kita buang dulu yang pahit tu, kita ambil yang manis dulu. Bila kita ambil yang manis, itu yang bila ada peluang yang kedua ni, kita cuma ingat yang manis sahaja. Tolong buang benda yang pahit. Sebab itu kita boleh pergi ke fasa yang kedua, maksudnya ke peluang yang kedua. Dan bila kita lalui peluang kedua itu, kita akan lalui dengan lebih baiklah daripada sebelum-sebelumnya. InsyaAllah, amin. Sebab kita fikir yang manis je, fikir yang baik-baik je. Okey, minta maaf saya celah. Tapi tak ramai yang tahu berapa lama tempoh bercerai itu dan kemudian apa yang membuatkan Bigo dan Linda berbincang kembali, mencari hikmah, mencari manis tu balik. Apa yang dia punya... Tempoh tak lama. Sebenarnya tempoh untuk file cerai apa semua tak lama. Cuma apa yang menyebabkan leading benda tu ke situ adalah miscommunication, satu. Kita lack of communication, dua, dan kita pendam. Itu masalahnya bila Linda pendam, Bigo pendam lah sekali. Bila trigger benda tu, okey, nak pergi mahkamah, okey, jom. Macam tu. Jadi, hari yang saya, minta maaf lah, kita cerita sikit lah. Hari yang saya lafaz tu adalah hari yang Linda tak expect saya lafaz. Linda expect kita pergi ke jawatan kuasa pendamai. Jadi, benda-benda ni lah. Tapi, selepas kita lalui tempoh hampir 2 minggu bercerai tu, kita dapat muhasabah diri masing-masing dan sebenarnya, penyatuan semula itu, kita tahu akan menguatkan dan mengukuhkan lagi rumah tangga ni. Sebab kita dah lalui fasa nombor 2 lah. Maksudnya 10 tahun. Ya. Dia ada fasa kan orang kata. Betul. Jadi saya dengan Linda pegang tangan, saya cakap dengan dia, Linda, hanya kita berdua saja, tangan kita berdua saja yang boleh selamatkan rumah tangga. Pegang tangan lah sekarang. Maksudnya begini. Okey, ulang balik. The circle is this big for us to save the marriage. Anak-anak dekat tengah, tak ada orang lain lagi yang boleh. So this is how big it is. Pegang kuat-kuat. Kita pegang kuat-kuat. Apa saja yang masuk, positif, negatif, okey, kita ambil, tapi yang negatif kita buang. Positif yang baik kita ambil. Okay. Jadi tak ada kita berpaut pada sesama sendiri. Touching pula. Berpaut pada sesama sendiri. Apa saja persekitaran kita yang datang, yang berkata, yang bercakap, kita
Itu biasa, itu biasa. Sebab orang lain akan bagi pendapat, orang lain akan bagi juga pandangan. Tetapi kita ambil yang baik saja, lepas tu kita absorb. Dan yang tahunya pun kita. Kita kira betul sebenarnya Farid. Dan Betul. bila jadinya perkara yang sebegini bercerai dan rujuk semula, sebenarnya kita lebih matang tau. Bila terjadi je benda tu, masing-masing akan lebih matang. Selepas ni kita nak bercakap pun kita akan fikir dulu. Kan? Tak jadi tak sama macam yang sebelum ni. Itulah manis kebaikan manis lah juga kat tu situ. itulah. Pada orang mungkin buruk kan, cakap dia ni cerai rujuk macam main-main je. Ada lah orang cakap. Ada orang cakap. Macam main-main je, artis ni cerai rujuk main-main je. Dia kata kita antara yang last kali. Jadi yang mana artis-artis yang tengah terpalit dengan kes-kes tu, dia cakap Bigo dengan Lindan dah lama tak keluar kat TV, tak ada konten, nak buat konten ke? Saya cakap astagfirullahalazim. Dah. Itu asal mula kita. Biasalah kan. Kita yang melalui, kita yang tahu. Kita yang lebih tahu tentang rumah tangga kita. Siapa sih masa mereka bercerita tu banyak teranggut, tersenyum, banyak pengisiannya. Mungkin ada sebarang ulasan. Saya sedang mengumpulkan semua maklumat tu dan juga mengaitkan dengan kes-kes yang saya kendalikan kan. Dia sebenarnya kan fasa rumah tangga ni sebenarnya dia ada 7 fasa. Dia mula dengan fasa honeymoon. Fasa honeymoon memang fasa mula-mula lah kan. Jalan pun pegang tangan, nak pergi pasar pun pegang tangan lagi. Masih lagi honeymoon lah. Kan? Dia kemudian dia akan masuk pada fasa yang kedua, dia panggil fasa realization. Fasa kesedaran. Kita sedar karakter sebenar pasangan kita baru kenal. Dan cakap tentang mengenali pasangan ni, saya tak kata macam ni. Ada orang kata, okey, kita kenal pasangan dalam masa 5 tahun kita akan kenal. Saya kata tak. Mengenali pasangan ni adalah proses panjang hayat. Betul. Selagi kita duduk dengan dia, selagi kita kahwin dengan dia, maka kita kena berusaha mengenali dia sepanjang hayat. Ada perkara yang kita akan kenal dalam masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ada perkara yang berubah. Kan? Contoh makan. Awal-awal tahun ni, awal-awal berkenalan memang suka makan wagyu lah contohlah. Banyak kan contoh. Wagyu juga contoh je. Tapi bila berlaku perubahan dari segi kesihatan, perubahan dari segi komitmen, perubahan dari segi faktor usia, kematangan, kadang-kadang ada benda yang berubah. Sebab tu saya kata mengenali pasangan adalah proses panjang hayat. Betul. Kan? Mengenali karakter. Okey. Kemudian dia akan masuk pada fasa yang ketiga. Selepas dah sedar karakter sebenar kan. Dia panggil fasa rebellion. Ini yang ada ni bila ada konflik ni rasa macam apa pasal buat macam ni? Tak tanya aku dulu ke? Tak hormat aku, tak respect aku. Tambah lagi saya suka perkataan tadi komunikasi. Betul lah. Sebab apa? Sebab bila kita tak berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Betul. Bila kita berkomunikasi dengan diri sendiri, ada National Science of Foundation dia buat kajian tentang self talk kita ni kan. Dia kata 80% negatif. Yang mengganggu kita selalu benda yang negatif. Sebab tu dalam satu buku saya baca, nak kita contohlah kan. Kita bagi satu kata-kata negatif pada isteri contoh. Nak cover balik perlu 4 kata-kata positif barulah cover balik. Itu pun kalau boleh cover. Itu kalau boleh cover. Kalau boleh cover. Jadi bila kita berkomunikasi dengan diri sendiri, kebanyakan kita akan bersangka-sangka, kenapa dia buat macam tu? Dia tak sayang I ke dalam hati. Dia dah jadi overthinking. Jadi itu pula dia akan membesarkan lagi. Kemudian ada lagi benda-benda kecil-kecil yang kita tak suka, kan? Dia buat kita terasa, Jadi kita kumpul jadi besar tu. Faham. Sebab tu pada saya sebenarnya antara benda yang paling penting dalam perusahaan rumah tangga ni adalah komunikasi, settlekan benda yang kecil-kecil. Jangan tunggu besar. Betul. Yang kecil pun kena settlekan. Sebab tu saya kata antara benda yang penting sebelum kahwin ataupun semasa di awal perkahwinan, satu perbincangan yang sangat penting tentang apa tahu? Apa yang you suka, apa yang I suka, apa yang you tak suka, apa yang I tak suka. Kena duduk bincang, kalau boleh catatlah. Tampal dekat pintu almari tu. Macam kontrak. Kalau berdua tak apa, Tuan Fas. Takut nanti bila ada anak pergi kat peti ais nak tengok ni apa benda. Tapi korang tak tahu apa bapa dengan mak dia tak suka. Tapi kalau dia berjaya lepas fasa rebellion ni, maka dia akan masuk kepada fasa reassessment, nilai balik, duduk balik, tenang balik. Yang mana kita lebih sayang? Hubungan ke ataupun ego masing-masing? Betul. Yang mana kita lebih sayang? Kita dah anak-anak ke? Ini reassessment lah mereka dah lalui tu. Dan lepas reassessment maka berlakulah reunion. Saya tengokkan cantik lah tau. Dalam Islam ni cantik So sangat. ni dah habis dah ni fasa kita orang ni? Ada lagi. Ada lagi sikit. Saya percaya ada lagi sikit. Okey. Dia ada explosion dan juga last kali adalah completion lah. Iyalah. Complete each other. Cuma saya nak sebut macam ni lah. Dalam Islam cantik satu benda. Islam bagi talak 3 kali. Kemudian dalam Islam dia bagi apa? Indah. Tempoh indah. Sebenarnya sangat cantik dari segi psikologi. Kadang-kadang kita tengah nak marah ni kita cakap macam-macam. Kan? Sampai terkeluar lafaz dan sebagainya. Tapi Islam bagi cantik. Dia bagi apa? Tempoh indah. Tempoh bertenang. Walaupun talak tu dah jatuh, tapi masih lagi ada peluang untuk rujuk dalam keadaan tempoh indah.
Ini sebenarnya tempoh yang sebenarnya kita kena berfikir balik. Apa yang aku nak dalam hidup? Apa yang aku nak dalam perkahwinan? Kan? So bila ini berjadi dilakukan dengan baik, maka insya-Allah dia akan dapat disatukan balik. Tapi kalau berlaku kali kedua lagi, satu lagi peringatan. Ada satu lagi last chance saja yang boleh. Berlaku kali ketiga, maknanya isu lagi bukan tentang tersalah, tersilap. Tapi memang ada isu masalah pada diri. Betul. Dah tak ada correction. Tak boleh nak correct. Tak boleh nak correct. Okey, itu tadi 10 fasa yang dikongsikan oleh Encik. 10 kan? 7 pula pergi je. Memandai je tambah. Okey, itu dia 7 fasa yang dikongsikan oleh Encik Ahmad Fazil. Tapi sebelum tu, kita nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih. Terima kasih. Daripada Puan Nur Fariza Ahmad katanya, saya juga sentiasa diuji, sentiasa ingatkan diri untuk bersangka baik. Tapi kadang rasa diri ini gagal, kalah dalam hasutan dan juga diri sendiri. Itu kata self-talk tadi tu. Betul tak? Negatif. Gagal dengan hasutan kepada diri. Okey. Dan kemudian mungkin kita lihat sikit daripada Alia Maisarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi ada jodoh, selagi itulah dugaan dalam rumah tangga ada. Jadi kita harus kuatkan hati, teguhkan iman, doa yang penting. Bercakap dengan Yang Maha Esa, insya-Allah yang pahit ada manis di penghujungnya, manis gula ada kekurangannya, pahit hempedu ada kelebihannya. Itulah ujian. Itu komen daripada penonton-penonton kita. Okey. Baik, sekarang kita nak berbicara tentang manisnya dugaan tu. Okey, apakah kemanisan yang anda berdua rasa sekarang ni? Saya Boleh? Sebenarnya terus teranglah saya cakap, saya lebih dapat peluang untuk mengenali Linda lebih dalam lagi, dan tentang hal percintaan ni macam saya bercinta balik tu. Okay. Betul, saya tak tipu kan. Hari-hari dia cakap macam mula-mula bercinta, sebab orang bermula bercinta lain kan bila dah kahwin, lagi-lagi bila dah 10 tahun memang ada beza daripada mula kita berkenalan sampailah dah ada anak-anak 3 ni, 10 tahun ni memang ada beza lah, antara sesama tu memang ada beza. Tapi bila dah terjadinya perkara macam tu, dia pun cakap macam bercinta balik semula. So memang Macam mana tu cerita lah? Sibuk kan dia. Macam mana tu? Nah, dia jauh mesej ke? Hari Hindu ke? Memang akan dia akan tahu saya dekat mana every time, what I'm doing, bla bla. Benda tu kita share, no Kita problem. report lah, Tak ada masalah. Selama ni pun macam tu. Cuma macam you know what, after what happened, I really macam realise that actually tak ada siapa lagi dalam hidup yang kita nak as our companion, you. So jadi dia pun bila kita letak macam tu, balik pun nak pegang dia, nak hug dia, macam itulah. Jadi manis dia tu it starts now. Okey. Dia it begins now macam tu. Tapi saya percaya macam Tuan Faz cakap, mungkin ada fasa-fasa seterusnya, tetapi kita dah lepas fasa yang kritikal lah. Tinggal fasa untuk exploration dengan completion. InsyaAllah lah. Doakan. boleh, we can do it. Macam Linda sendiri, kalian dah melalui fasa kehilangan sekejap. Adakah lebih menghargai selepas kalian bersama ni? Linda. Lebih menghargai relationship, pasangan, dan dia lebih kepada nak membetulkan diri sendiri lah. Bukan nak membetulkan apa yang dah terjadi sebenarnya. Kita nak membetulkan diri kita sendiri. Itu yang saya rasa lah. So macam dia pun jaga benda-benda yang macam tak sepatutnya cakap, masing-masing jagalah. Lebih kepada yang manis lah sekarang ni. Okey. Baik. Cik Aziz ni kita nak tanyalah. Okey, bagi mereka yang melalui fasa ini, pasti ada juga yang terkandas, gagal kan sebenarnya. Jadi macam mana kita nak elakkan ataupun apa yang mereka harus lakukan untuk memastikan kemanisan tu mereka dapat? Okey. Sebelum saya jawab pada soalan tu, saya ingat saya nak sentuh macam ni. Rumah tangga ni sebenarnya ada 2 benda. Pertama adalah tanggungjawab, yang kedua adalah emosi. Okey, soal tanggungjawab ni sebenarnya kita ada emosi, tak ada emosi tetap kena bertanggungjawab. Kan? Sebab dia isteri kita, dia anak kita, dia suami kita, maka kita merajuk pun kena tunaikan tanggungjawab, kita okey pun kena tunaikan tanggungjawab. Satu. Betul. Yang kedua adalah emosi. Emosi ni sebenarnya adalah pengindah rumah tangga. Dia adalah, saya kata, perisa sebenar rumah tangga. Rumah tangga boleh hidup tanpa cinta selagi berjalan tanggungjawab. Tetapi bila ada cinta, itulah perisa terbaik. Itulah yang menyelamatkan. Cuma isu cabaran rumah tangga ni adalah mengekalkan cinta, mengekalkan emosi itu, membugarkan emosi. Kan? Dia macam ni sebab banyak fasa-fasa. Waktu kita berdua mungkin emosi kita tengah memuncak. Lepas tu kita bekerja, masing-masing dah kahwin kan. Rasa-rasa sebab masing-masing dah rasa, kau dah milik aku dah milik kau. Kita fokus kerja, masing-masing bangunkan kerjaya, maka di situ juga ada kemungkinan kalau tak dijaga dengan baik, dia akan makin merenggang. Kemudian ada anak pula. Bila ada anak,
cinta isteri ni kadang-kadang dia beralih kepada anak. Kan? Sebab tu kalau ada 2 anak, anak yang ketiga suami. Kan? Saya yang keempat dah ni. Sebab suami isteri kena anggap macam ni. Suami ni macam anak juga. Dia nak bermanja. So bayangkan kadang-kadang bila dah ada anak, ada isteri yang fokusnya pada anak, lupa pada kemanjaan suami. Bahkan kadang-kadang 4-5 tahun kan, bila dia nak tidur, anak kat tengah menjadi penghalang. Kan? Lepas tidur tiga sekatil. Itu juga kadang-kadang boleh mengganggu hubungan. Sebab tu memang banyak benda yang kena nak tengok kan. Okey. Jadi cerita dia adalah tentang bagaimana kita nak membugar emosi itu sentiasa. Sebab itu bila kita, contoh kan, kenapa ada orang, bila ada orang ketiga, dia tertarik pada orang ketiga. Maaf saya sebut, kadang-kadang orang ketiga tu memang tak lawa pun. Kadang-kadang orang ketiga tu biasa sangat. Tetapi yang menyebabkan dia teruja tu kenapa? Emosi. Okey. Sebab ada sesuatu yang baru yang ada pada tu yang dia jadi seronok. Yalah. Dia tak rasa keterujaan. Sebab tu kalau saya bincang, contoh saya nak bincang tentang emosi. Hubungan intim pun sebenarnya cerita tentang emosi. Betul. Keterujaan. So bila tidak ada emosi, bagaimana dia berlaku? Dia berlaku hanya sekadar selesai saja. Tidak ada nikmat, tidak ada kepuasan sebenar. Sebab tu bila bercakap tentang sesiapa yang sedang melalui dugaan, cari balik cinta, bugar balik cinta, besarkan balik emosi. Macam mana? Pertama, tengok benda-benda yang baik-baik pasangan kita. Pasangan kita sebenarnya banyak kebaikan. Tapi sebab kebaikan tu kita dah terbiasa rasa, dia jadi dia rasa biasa. Dia kata orang putih cakap take things for granted. Take things for granted. Kan, benda tu. Benda yang nikmat rasa biasa disebabkan apa? Sebab terlalu lama kita merasainya. Sebab tu kadang-kadang bila bertukar orang, contohkan ada orang nak cerai, kemudian kahwin dengan orang lain. Bila kahwin dengan orang lain, baru dia nampak kehebatan, kelebihan bekas pasangan dia dulu. Kan, mula termenung. Banyak kes saya jumpa macam tu. Itu satu. Yang kedua, bugarkan balik memori lama. Sebab memori lama ni berkait dengan emosi lama. Contoh, kita buka balik gambar waktu bercinta dulu kan. Naik motor skuter berdua kan. Helmet pun sampai terpusing ke belakang kan. Dia tengok balik gambar tu, kadang-kadang emosi tu akan rasa balik apa yang kita rasa dulu. Sebab memori dia berkait dengan emosi. Perkara yang paling kita ingat adalah perkara yang paling memberi kesan pada emosi. So kena bugarkan balik emosi. Dan yang ketiga adalah ambil masa we time yang berkualiti. Kena ada we time. Walaupun kita ada anak kan, ada waktu keluar berdua kan. Contoh ni, saya baru balik dari China, keluar berdua. Rumah hari ni, anak tinggal lah. Kan? Sebab apa? Sebab nak mencari we time together tu, masa yang kebersamaan tu biar ada untuk kena kita ada. Appreciate. Memang kena ada. Memang perlu ada. Perlu cari masa tu. Okey. Baik, saya kira itu satu rumusan daripada Encik Fazli. Untuk Linda dan juga Bigo sendiri, apa yang boleh anda katakan kepada pasangan di luar sana sekiranya mereka melalui ataupun berada di tempat kalian berdua dugaan dalam perkahwinan? Silakan secara ringkasnya. Untuk Bigo sebenarnya sekarang ni, sebab lately ni banyak anak-anak seni terpalit dengan kes-kes macam ni. Saya dengan Linda selalu mendoakan diorang supaya mungkin Allah Ta'ala bagi juga diorang rasa apa yang kita rasa supaya diorang dapat betulkan balik semula. Saya sentiasa mendoakan macam tu, dan saya nampak sebenarnya ada ruang untuk membetulkan sekiranya diri kita tu sendiri letak effort untuk kita betulkan. Okey, pesanan ringkas daripada Linda sendiri. Okey, kita tak tahu kan masalah kat luar sana macam-macam. Macam kita orang ni, masalah kita orang bukan sebab penyundul. Betul. Bukan masalah penyundul. Jadi kita tak tahu keadaannya bila ada yang pasangan tu, bila ada masalah orang ketiga tu, saya tak boleh nak cakap apalah. Okey, perasaan diorang pun saya tak boleh nak cakap apa. Jadi apa yang boleh adalah cuba ambil benda yang positif daripada pasangan kita. Okey, yang negatif tu memang kena buang. Sebab kalau ada yang negatif tu memang akan ganggu. Memang akan ganggu. Jadi kita buang betul-betul jauh-jauh benda tu dan ambil yang positif dengan doa. Banyakkan solat, mohon doa. Banyakkan benda-benda tu, dekatkan diri kita pada Allah. InsyaAllah ada jalan yang terbaiklah, sama ada berbaik semula ke ataupun berpisah ke. Walaupun berpisah, mungkin berpisah jalan terbaik kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin Allah yang dah tentukan berpisah itu adalah untuk selesaikan masalah yang ialah untuk jadikan yang lebih baik. Kita tak tahu. Apa yang kita perlu buat, dan kita usahalah. Dalam rumah tangga kita kena ada usaha juga. Walaupun dah hujung-hujung. Walaupun dah tak ada rasa apa-apa, lagi-lagi bila dah ada anak kan. Jadi memang kena ada usaha tu. Macam kita orang pun usaha di hujung-hujung. Rupanya usaha yang kita usahakan tu masih boleh diselamatkan lagi. Kalau saya dengan dia tak usaha, kita tak tahu apa akan jadi dengan saya, dengan anak-anak, dengan dia.
sekarang ni. Kita tak tahu. Baik. Dan sebenarnya saya kira kepada mereka di luar sana pun, kalau kita melihat apa perkongsian pada hari ini, kita sebenarnya orang luar kita tak tahu. It's case by case basis sebenarnya kan, untuk saya dan juga rakan-rakan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang pihak ketiga ataupun orang luar ni kena mendoakan yang terbaik untuk semua. Jadi kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli dan juga Bigo serta Linda kerana bersama kita pada hari ini. Satu Terima kasih kembali. Soalan akhir saya bila nak yang bersanding lagi tu bila? Plan lagi insya-Allah. Okey. Dah sanding kan ni. Apa-apa. Terima kasih lagi. Terima kasih sekali lagi kepada mereka bersama kita. Dan sebentar saja lagi kita ada lagi seorang tetamu yang segak kacak bergaya akan bersama dengan Syira. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana.